Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات درس البلاغة. وكما قلنا سابقا إن موضوعنا اليوم الاستعارة. Baiklah anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi, InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk daripada tajuk-tajuk ilmu balaghah, yaitu al-isti'arah, ataupun sebutan yang lebih tepatnya ialah al-isti'arah. Baik, أعزائي الطلاب، لنبدأ لقاءنا اليوم بالنظر والتأمل إلى المثال، لأن الأمثلة biha yattadihul amru. Kita mulakan anak-anak pelajar dengan melihat kepada contoh terlebih dahulu, kerana dengan contoh insya-Allah satu-satu perkara itu, satu-satu tajuk yang nak dibincangkan itu akan menjadi lebih jelas. Baik, ta'ammalu ma'i ila hadha al-mithal. Al-mithal yaqul yu'allimul bahru an-nasa al-balaghata. يعلم البحر الناس البلاغة. يعلم maksudnya ialah mengajar. Al-bahru, laut. Mengajar siapa? An-nasa, manusia. Mengajar apa? Al-balaghata, iaitu ilmu balaghah. Baik, maksudnya ialah laut sedang mengajar akan manusia ilmu balaghah. Jadi kita lihat kepada perkataan al-bahru, perkataan yang berwarna merah tu, al-bahru ni. Adakah boleh kita faham, boleh kita guna al-bahru dengan makna laut di sini? Makna asal al-bahru ialah laut. Boleh tak kita nak guna laut di dalam ayat ini? Kita nak guna al-bahru dengan makna laut? Jawapannya adalah tidak boleh. Adalah mustahil. Kenapa mustahil? Kerana laut adalah tidak berakal, tidak bercakap. Macam mana dia nak mengajar? Macam mana dia nak berinteraksi dengan manusia, nak menyampaikan ilmu kepada mereka? Itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka sudah pastilah bila digunakan al-bahru di sini dengan ayat-ayat, dengan perkataan-perkataan yang ada di sekelilingnya, jelas kita lihat tidak serasi, tidak sesuai, bahkan mustahil kita gunakan al-bahru dengan makna laut. Sudah pastilah al-bahru di sini dia ada maksud yang tersirat, dia ada maksud yang lain. Apa maksud yang lain itu? Yaitu al-muallim ataupun guru. Itulah maksud yang dikenaki di sini. Maka perkataan al-bahru inilah yang dikatakan sebagai al-isti'arah. Baik, asal daripada al-bahru di sini digunakan dengan makna muallim. Kenapa? Kerana asal usulnya adalah tashbih. Asalnya begini. Asalnya al-muallim mithlu al-bahr. Semua kita sedia maklum, seorang guru itu seperti lautan. Kerana apa? Kenapa disamakan guru dengan laut? Kerana kita lihat laut ni hari-hari nelayan duk turun laut, duk cari ikan, duk tangkap ikan, duk pukat dan sebagainya. Bertantan mereka dapat. Tetapi hari-hari laut duk bagi hasil mahsul kepada nelayan tadi, tak habis-habis. Sejak dulu sampai lah tak habis-habis. Begitu juga dengan seorang guru. Seorang guru ni untuk mengajar, untuk bagi ilmu, tapi ilmu tu tak pernah habis, bahkan semakin bertambah. Maka guru itu seperti lautan. Itu asal tashbihnya begini. Jadi nak buat isti'arah ni macam mana?
dia ambil salah satu daripada komponen yang ada di dalam tashbih ini. Di sini dia ambil perkataan al-bahru dan dibuang yang lainnya. Dia ambil al-bahru, dibuang yang lainnya. Al-bahru itu diletakkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, yu'allimul bahru an-nas al-balaghata. Kita tak tulis dah al-muallim kat situ, kita ganti dengan al-bahru, iaitu perkataan yang kita samakan dengan yang tadi. Jadi inilah yang dikatakan sebagai al-isti'arah. Boleh faham? Inilah yang dikatakan isti'arah. Perkataan itu digunakan pada bukan maknanya yang asal iaitu laut, tetapi digunakan dengan makna yang lain iaitu guru. Dan ada hubungan antara keduanya, antara laut dengan guru tadi. Hubungan apa? Hubungan persamaan. Mereka ni ada persamaan. Laut dengan guru ni ada persamaan. Dan disamakan itu dengan tashbih. Jadi isti'arah ini asal usulnya adalah tashbih. Kemudian diambil salah satu daripada musyabbah ataupun musyabbah bih, dijadikan satu ayat yang lain, maka jadilah isti'arah. Baik anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi, berdasarkan contoh yang kita telah sebutkan tadi, yang kita telah bincangkan tadi, bolehlah kita buat kesimpulan apa dia mafhum kepada al-isti'arah itu. Baik, mafhum kepada isti'arah itu ialah lafzun musta'mal. Lafzun musta'malun. Yang dikatakan isti'arah itu ialah satu lafaz, lafzun musta'malun, yang digunakan satu lafaz. Dalam contoh tadi mana lafaz yang dimaksudkan? Iaitu al-bahru. Digunakan lafaz al-bahru fi ghairi ma wudi'a lahu, pada bukan maknanya yang asal. Jadi perkataan al-bahru tidak digunakan pada maknanya yang asal iaitu laut, bahkan digunakan dengan makna muallim iaitu guru. Itu takrif kepada isti'arah. Baik, sambung kepada takrif disebut li'alaqatil musyabahah. Li'alaqatil musyabahah bi fathil ain. Alaqah, anda lebih cenderung menyebut dengan fathahkan ain. Boleh kita nak sebut li'alaqah, tapi Ustaz lebih cenderung kepada fathah, li'alaqatil musyabahah. Kenapakah digunakan dengan makna guru, tidak digunakan dengan makna laut? Kerana alaqah al-musyabah, kerana ada perkaitan. Alaqah itu perkaitan, ada hubungan antara makna yang asal dengan makna yang diguna pakai dalam konteks ayat tadi. Di antara laut dengan guru tadi ada hubungan, ada alaqah. Apa alaqahnya? Al-musyabahah. Alaqah dia alaqah persamaan. Ada persamaan antara guru dengan laut tadi. Maka bolehlah kita gunakan laut. Kita gunakan laut untuk kita gunakan perkataan laut tadi dengan makna guru. Boleh, kerana kedua-duanya ada perkaitan. Jadi isti'arah ialah digunakan satu perkataan pada bukan makna yang asal, dengan catatan, kena fahami dengan catatan makna asal dengan makna yang diguna pakai itu ada hubungan, ada perkaitan, dan perkaitannya adalah perkaitan dalam bentuk al-musyabah, ada bentuk persamaan. Jadi kita ringkaskan, pendek katanya, asal usul isti'arah itu adalah tashbih. Asal usul isti'arah itu adalah tashbih. Ada perumpamaan antara guru dengan laut, kemudian kita ambil salah satu daripada kedua-duanya itu dan dijadikan sebagai isti'arah. Baik, tetapi kena ingat, dia kena ada syarat lain pula. Ma'a qarinatin mani'atin. Ma'a qarinah mani'ah, serta mesti ada qarinah. Mesti ada qarinah. Qarinah ni asalnya maknanya tanda. Untuk lebih faham, kita terjemahkan dengan makna perkataan-perkataan yang ada di dalam ayat. Itu makna qarinah. Mani'atin, yang mana perkataan-perkataan itu menghalang. Mani'ah, menghalang. Min iradatin makna asli, daripada kita mengguna pakai makna asal. Daripada kita mengguna pakai makna asal. Jadi dalam contoh yang kita sebutkan tadi, perkataan laut adalah perkataan yang digunakan pada bukan maknanya yang asal.
asal maknanya laut, tetapi kita gunakan di sini dengan makna guru. Guru dengan laut ada perhubungan, ada perkaitan antara satu sama lain, iaitu perkaitan musyabahah, ada persamaan antara keduanya. Dan perkataan al-bahru ini tidak boleh kita gunakan dengan makna asal. Kenapa? Kerana ada qarinah. Mana qarinahnya? Iaitu perkataan yu'allim. Perkataan yu'allim, perkataan mengajar ini adalah qarinah mani'ah yang menghalang min iradatil makna asli, daripada kita guna pakai makna asal. Kenapa? Kerana bila ada yu'allim, kita faham bahawa al-bahru bukan laut yang sebenar. Kenapa? Kerana laut tidak bisa, kata Indonesia, tidak boleh untuk memberi pengajaran. Kerana dia tidak berakal, dia tidak boleh berinteraksi. Macam mana dia nak mengajar? Maka itulah yang dikatakan sebagai al-isti'arah. Lafzun musta'mal, lafaz yang digunakan fi ghairi ma'nahu al-asli, pada bukan maknanya yang asal, li'alaqatil musyabahah, kerana ada perkaitan yang rapat antara makna asal dengan makna yang dikenaki, dan perkaitan itu, hubungan itu dalam bentuk al-musyabahah, persamaan yang asal usulnya tasbih itu, tetapi dengan syarat ma'awujudi qarinah mani'ah, kena ada qarinah mani'ah, perkataan-perkataan dalam ayat itu yang menghalang min iradatil makna asli, daripada kita menggunakan pakai perkataan itu dengan maknanya yang asal. Maka itulah yang dinamakan sebagai al-isti'arah. Nah, mudah-mudahan anak-anak pelajar boleh memahami dengan jelas ma hiya al-isti'arah. Apakah yang dikatakan sebagai al-isti'arah? Baik, alhamdulillah qad intahayna min syarhi معنى مفهوم الاستعارة، وإلى هنا نكتفي، وإلى لقاء آخر نلتقي إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.